Tan Sri Muhammad Isa dihukum penjara 54 tahun disabit bersalah 9 tuduhan rasuah. Tong berisi sisa cecair bahan kimia ditemukan di kawasan Tanah Rezab di Kajang. Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Miza Usni Muhammad dalam berita wilayah Selasa 3 Februari 2021 dan juga bersama rakan jurubahasa isyarat Tan Libi turut menemani anda. Jadi pastikan anda terus setia bersama kami untuk perkembangan berita seluruh negara. Lintas langsung negeri akan dimulakan dengan Negeri Sembilan dan antara fokus utama pelanjutan tempoh capaian internet percuma dan pelanjutan pengecualian cukai kenderaan menerusi pakej bantuan khas Permai 2021 ringankan beban individu terlibat. Dan paparan penuh akan dibawakan oleh Azlina Kamarudin yang bersedia di Seremban. Sementara itu, elak penularan COVID-19, Majlis Bandaraya Miri MBM digesa perketat SOP di tempat makan. Perinciannya kita bersama Nursila Talaha di Kuching, Sarawak. Dan seterusnya kita akan bersama Jovina Jim Najim di Kota Kinabalu untuk paparan menarik dari Sabah dan antaranya PGA rampas minuman keras, mercun dan rokok bernilai hampir 3 juta ringgit. Jadi teruskan bersama kami dalam berita wilayah untuk paparan semasa seluruh negara. Bekas pengurusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad dihukum penjara berjumlah 54 tahun bagi 9 pertuduhan rasuah dan didenda 15.45 juta ringgit. Bagaimanapun, Tan Sri Muhammad Isa, 71 tahun, hanya perlu menjalani hukuman penjara selama 6 tahun setelah Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali memerintahkan kesemua hukuman penjara itu berjalan serentak. Mahkamah turut memerintahkan tertuduh dipenjara 18 tahun lagi sekiranya gagal membayar denda. Hakim Muhammad Nazlan dalam penghakimannya memutuskan pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes terhadap kesemua pertuduhan terhadap Tan Sri Isa, manakala hujahan pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah dan hanya bersifat penafian semata-mata selepas kes dibicarakan. Selepas rayuan penangguhan hukuman, Hakim Muhammad Nazlan membenarkan hukuman penjara ditangguhkan sehingga kes selesai di peringkat rayuan di Mahkamah Persekutuan. Bagaimanapun, jaminan dinaikkan kepada 1.5 juta ringgit daripada 800,000 ringgit sebelum ini dengan seorang penjamin. Tan Sri Isa perlu menjelaskan baki jaminan RM700,000 sebelum 2 petang esok. Dia juga diperintah melapor diri setiap bulan di Balai Polis berhampiran. Tan Sri Isa didapati bersalah terhadap 9 pertuduhan menerima rasuah wang tunai RM390,000 dari ahli Lembaga Pengarah Gegasan Abadi Properties dan Berhad GAPSB Ikhwan Zaidil melalui bekas pegawai khasnya Muhammad Zahid Mat Arif kerana membantu persetujuan pembelian hotel oleh Felda Investment Corporation Sdn Bhd FICSB dengan harga RM160 juta. Semua kesalahan dilakukan di Menara Felda Persiaran KLCC di Ibu Negara antara 21 Julai 2014 hingga 11 Disember 2015. Perbicaraan kes bermula 8 Oktober 2019 dengan pihak pendakwaan memanggil 22 saksi termasuk bekas Ketua Pengarah Felda Datuk Hanapi Suhada, bekas Ketua Pegawai Eksekutif FICSB Muhammad Zaid Abdul Jalil, Ikhwan dan Muhammad Zahid.
Jabatan Alam Sekitar JAS, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN dan Majlis Perbandaran Kajang MPKJ menemukan 13 tong besar dan 6 tong kecil berisi cecair bahan kimia di satu kawasan tanah rezab di Taman Seri Reko Kajang, Selangor. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pelancongan Alam Sekitar dan Teknologi Hijau dan Hal Ehwal Orang Asli Selangor, Hiloisian, suspek pembuangan sisa cecair itu sudah dikenapasti dan akan disiasat mengikut enakmen luas dalam pindaan 2020. Siasatan lanjut mendapati cecair bahan buangan terjadual yang terkandung dalam tong besar mengeluarkan bau seakan bahan pelarut, manakala cecair kimia dalam tong kecil tersebut berbau seakan penipis cat. Bahan buangan terjadual ini sepatutnya dilupuskan di kawasan yang ditetapkan selaras Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Kita akan jalankan penguatkuasaan dengan ketat lah. Terutama di mana JAS sedang dah jalankan untuk buat siasatan di setiap premis kilang. Di mana kalau mereka ada bahan terjadual tu, mereka akan mengesan dan juga pastikan mereka menggunakan syarikat bertauliah dan buangkan ikut cara yang betul. Pembuangan sisa cecair ini dipercayai dilakukan pada waktu tengah malam dan masyarakat setempat telah membuat aduan kepada MPKJ mengenainya. Orang ramai diminta melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan yang berpotensi menyumbang kepada pencemaran sumber air agar insiden pencemaran dapat dielakkan. Tambah Loisian, pemeliharaan dan pemeliharaan sumber air adalah tanggungjawab bersama. Kelantan menyokong cadangan untuk menaikkan nilai kompaun yang lebih tinggi dikenakan kepada pesalah yang ingkar SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi mengekang penularan COVID-19 dan ia berikutan tahap pematuhan prosedur operasi standard SOP di Kelantan belum memuaskan. Menteri Besar Kelantan Dato' Ahmad Yaakob berkata tindakan itu bukan bertujuan membebankan, sebaliknya untuk menimbulkan rasa lebih bertanggungjawab dalam kalangan rakyat. Dengan sebab itu saya menyeru, sangat-sangat menyeru, khususnya rakyat Kelantan, biarlah angka semakin hari semakin turun, semakin hari sehingga kita akan dapat zero nanti. Dan akan memberi kebaikan yang banyak apabila kesihatan kita sudah dapat kawal, ekonomi kita dapat bergerak balik, maka di sinilah ada manfaat yang besar pada kita. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program Info on Wheels IOW di Kota Baru. Hadis sama Pengarah Jabatan Penerangan Kelantan Azhar Ismail dan Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK Dato' Dr. Zaini Hussein. Kelantan meluluskan peruntukan sebanyak RM2.9 juta bagi membantu rakyat yang terkesan dengan pelaksanaan PKP dan COVID-19. Sementara itu, Dato' Dr. Zaini memaklumkan 140 individu masih dikenakan perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah HSO di Kelantan dengan pemantauan dilaksana oleh polis dan Jabatan Kesihatan. Katanya setakat ini tiada keperluan untuk membuka pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC. Setakat ini kita mendapat kerjasama yang baiklah dari semua pihak, sama ada daripada kerajaan negeri ataupun agensi-agensi yang ada, sama ada pusat atau negeri. Jadi alhamdulillah. Tapi yang penting sekarang ialah bukan untuk kita membuka PKRC itu sendiri, tetapi sekarang ialah pentingnya bagaimanakah kita dapat menurunkan jangkitan COVID khususnya di negeri Kelantan. Setakat ini, hanya 15,000 pekerja warga asing di Negeri Sembilan telah menjalani ujian saringan COVID-19 sejak ia diwajibkan bermula 1 Januari lalu. Menurut Pengarah Jabatan Tenaga Kerja JTK Negeri Sembilan, S. Darumarajan, jumlah berkenaan hanya 32% daripada jumlah keseluruhan pekerja warga asing berdaftar, iaitu seramai hampir 52,000 orang.
Sehingga kini, sebanyak 400 majikan telah diperiksa oleh pasukan petugas program saringan kesihatan COVID-19 yang terdiri daripada JTK, Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekeso serta Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP melibatkan 24,000 pekerja warga asing. Secara keseluruhan, pelaksanaan saringan COVID-19 di Negeri Sembilan di kalangan pekerja asing masih tidak memuaskan. Setakat ini, lebih kurang 32% sahaja pekerja asing yang telah menjalankan saringan tersebutlah. So, kita akan teruskan tindakan pemantauan secara lebih drastiklah. Beliau yang ditemui di Seremban berkata, keseluruhan majikan di negeri itu telah diberi notis arahan ujian saringan COVID-19 terhadap pekerja masing-masing melalui email pemberitahuan Perkeso. Sekiranya gagal melaksanakan arahan tersebut yang berakhir pada 28 Februari depan, majikan boleh dikenakan tindakan kompaun sebanyak RM1,000 bagi setiap pekerja warga asing. Kedah memberi kelonggaran untuk menunaikan solat Jumaat dan solat fardu di masjid dan juga surau di negeri itu sepanjang tempoh PKP yang dilanjutkan selama 14 hari lagi bermula 5 Februari ini. Kelonggaran tersebut melibatkan pertambahan jumlah jemaah yang dibenarkan. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah Jaik Muhammad Yusri Mat Daud berkata, bagi kawasan zon hijau dan kuning, bilangan jemaah bagi menunaikan solat Jumaat dan fardu di Masjid Negeri, Masjid Kariah dan Surau Kebenaran Jumaat dibenarkan berdasarkan keluasan ruang solat utama dengan penjarakan fizikal minimum 1 meter. Bagi kawasan zon jingga pula, bilangan jemaah yang dibenarkan adalah berdasarkan keluasan separuh dari ruang solat utama masjid atau surau dengan penjarakan fizikal 1 meter. Untuk kawasan zon merah, bilangan jemaah bagi solat Jumaat kekal 50 orang, tidak termasuk pegawai dan ahli jawatan kuasa. Bilangan jemaah bagi solat fardu pula hanya dibenarkan kepada pegawai dan jawatan kuasa tidak melebihi 20 orang. Katanya, program keagamaan dan majlis ilmu di masjid dan surau di kawasan zon hijau, kuning dan jingga dibenarkan dan terhad kepada kuliah maghrib sahaja. Majlis bacaan Yasin pada hari Khamis malam Jumaat dalam skala kecil dibenarkan dan khusus kepada anak kariah sahaja. Program keagamaan dan majlis ilmu dalam skala besar dan melibatkan jemputan rentas negeri tidak dibenarkan. Jelas Muhammad Yusri melalui arahan terbaru ini, sebarang perbezaan dan percanggahan dalam arahan terdahulu adalah terbatal. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Pulau Pinang akan memberikan perhatian lebih serius dalam mengawal perairan negeri itu dan ia termasuk kawalan lebih ketat di lokasi yang dikesan berpotensi menjadi laluan penceroboh seperti perairan Teluk Kumbar. Menurut pengarahnya, Kapten Maritim Abdul Razak Muhammad, perairan Teluk Kumbar menjadi lokasi panas bagi pendaratan warga asing, terutamanya etnik Rohingya, memandangkan terdapat perkampungan mereka di kawasan itu. Kita melihat bahawa di Teluk Kumbar ada perkampungan Burma yang mana kita beri perhatian yang rapi. Setiap hari kita ada bot yang memantau di kawasan Teluk Kumbar sehingga ke Gertak Sanggul untuk memastikan tiada bot nelayan yang membawa masuk parti Rohingya sama ada yang terlepas daripada Indonesia ataupun daripada Myanmar. Menurutnya, etnik terbabit cuba memasuki perairan Teluk Kumbar dengan berpindah dari kawasan perairan antarabangsa ke bot nelayan dalam jumlah yang kecil. Malah ada juga segelintir nelayan tempatan yang menerima upah membawa masuk warga asing itu ke negeri ini. Beliau berkata demikian ketika menjalankan operasi di perairan Pulau Pinang malam tadi. 7 langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup
tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Sebelum berita wilayah diteruskan dengan perkembangan dari Negeri Sembilan, Sabah dan juga Sarawak, kita dapatkan dahulu laporan cuaca semasa daripada Jabatan Meteorologi. Jadi langsung bersama pegawainya Atikah Marziah. Silakan Atikah. Baik, terima kasih Miza yang berada di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej carta angin semasa, di mana diperhatikan keadaan angin timur laut ini masih lagi bertiup kencang dengan kelajuan masih lagi boleh melebihi 60 km per jam dan juga ketinggian ombak boleh melebihi 4.5 meter, terutamanya melibatkan kawasan perairan Laut Cina Selatan ini. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora melibatkan kesemua kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna merah, jingga dan juga kuning ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 5 Februari ini. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan ini masih lagi berbahaya untuk semua aktiviti perkapalan dan juga perairan. Merujuk pada paparan imej kemeradar semasa pula, diperhatikan keadaan cuaca adalah cerah di hampir kesemua negeri di semenanjung Malaysia pada ketika ini. Walau bagaimanapun, di Cerap ketika ini, hujan lebat beserta ribut petir sedang berlaku melibatkan daerah Kelang, Petaling dan juga Sepang yang dijangkakan akan bergerak ke arah barat sebelum ianya beransur reda dalam tempoh sedikit masa sahaja lagi. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, diperhatikan keadaan hujan lebat masih lagi berterusan berlaku melibatkan hampir kesemua bahagian di kedua-dua buah negeri pada ketika ini yang dijangkakan masih lagi boleh berterusan untuk sepanjang hari ini. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran cuaca peringkat waspada bagi negeri Sabah melibatkan kesemua kawasan yang telah ditandakan dengan warna kuning dijangka akan berkuat kuasa sekurang-kurangnya sehingga ke lewat malam nanti. Bagi negeri Sarawak pula, amaran cuaca peringkat waspada turut masih lagi dikekalkan bagi bahagian barat dan juga tengah negeri Sarawak ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 5 Februari ini. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, hujan lebat masih lagi dijangka boleh berlaku melibatkan kawasan yang terbabit. Oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat masih lagi diminta untuk lebih berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang malam ini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, terima kasih Atikah dari Malaysia. Pelanjutan tempoh capaian internet percuma sehingga 30 April depan menerusi pakej bantuan khas Permai 2021 beri kelegaan kepada rakyat. Jadi, bagi mengikuti perinciannya, kita langsung ke Negeri Sembilan bersama Azlina Kamarudin. Silakan Azlina.
Terima kasih. Benar, melalui Bermai 2021, pelanjutan tempoh capaian internet percuma ini melibatkan peruntukan RM500 juta. Bantuan khas pemberian data 1 gigabit internet percuma kini diperluas dengan insentif pakej langganan khas kepada golongan pelajar di institusi pengajian tinggi. Kru RTM mendapatkan reaksi orang awam mengenai insentif tersebut. Rata-rata yang ditemui menzahirkan rasa lega dengan pemberian insentif tersebut berikutan penggunaan internet yang sangat diperlukan bagi sesi pembelajaran dalam talian. Pada pendapat saya memang memberi kesan yang besar sebab macam yang kita tahu satu keluarga tu kadang-kadang dia perlu menggunakan internet sebab anak-anak mereka semua bersekolah. Jadi apabila kerajaan memberi bantuan tersebut, ia membantu meringankanlah beban mereka. Pada saya, itu satu yang sangat-sangat didambakan oleh rakyat Malaysia, terutamanya yang berada di bandar dan luar bandar lah. So, apa yang dibagi pada rakyat, sedikit sebanyak benda tu memudahkan, meringankan beban untuk para ibu bapa nak mengadakan benda-benda macam ni untuk anak-anak dia orang kan. Kita ada bagi 1 gig data percuma, tapi bukan untuk semua apps, tapi pun boleh membantu jugalah sebab penggunaan WhatsApp dengan Telegram pun menggunakan data juga. So 1 gig tu pun boleh membantu sikit lah, walaupun tak banyak. Amat bagus sekali memandangkan dalam keadaan PKP sekarang ni. Ia amat membantu dari segi pembelajaran anak kita kat rumah secara online, secara PDPDR. Pengecualian cukai jualan kenderaan penumpang, jenis pemasangan tempatan dan import siap dilanjutkan sehingga 30 Jun depan. Ia bagi memacu momentum perkembangan sektor automotif di samping merancangkan semula jualan kenderaan penumpang yang terjejas akibat COVID-19. Inisiatif menerusi Permai 2021 disambut baik syarikat jualan kereta import terpakai di Negeri Sembilan. Dia membantu kerana diskaun yang agak banyak untuk kereta kami yang import, iaitu CBU, jadi ia 50%. Jadi ia menarik minat pembeli yang tidak terkesan. Jadi mereka mengambil kesempatan ini untuk membeli kereta tersebut bersama harga yang 3 ke 6 ribu lebih ringgit ini. Jadi alhamdulillah ia tidaklah sebanyak yang macam tahun lepas, especially kita nak masuk tahun baru Cina ni. Tidaklah sebanyak tahun lepas, tetapi ada, kita boleh survive. Beliau menyifatkan inisiatif tersebut tepat pada masanya dalam usaha meningkatkan jualan kenderaan ketika suasana ekonomi negara terkesan akibat COVID-19. Masa pandemik ni, ada diskaun cukai tu memang benefit lah untuk kita orang. So ada kita ni nak beli kereta family, nak upgrade kereta baru, semua memang benefit lah. Kita ni dapat ada benefit untuk kita diskaun, nak mempunyai kereta baru tu semua senang lah. Berbusana tradisional sari sambil melakukan aksi menarik teh masala selain menjadikan basikal sebagai premis perniagaan, Miss Seremban Masalati menjadi bualan masyarakat. Keunikan itu juga menarik pelanggan untuk menikmati teh herba yang sinonim dengan masyarakat India. Wartawan Nur Ashikin Harun ada perinciannya. Kreativiti Kalairasi Sivalingam menjadikan konsep jualan teh masalanya persis penjual di India yang menggunakan basikal tua. Dia mendapat idea tersebut kerana melihat kebiasaan peniaga di negara itu membawa basikal untuk berniaga teh masala setiap kali berkunjung ke India. Dia yang baru memulakan perniagaan berkenaan pada Disember tahun lalu tidak menjadikan krisis COVID-19 sebagai penghalang untuk mencari rezeki. Malah,
Premis perniagaannya itu mendapat sambutan hangat daripada pelbagai kaum untuk merasa keenakan teh masala yang hanya dijual dengan harga RM1 secawan. Yang ini saya rasa bila orang yang berada dan orang yang tak ada pun saya rasa sanggup boleh minum dengan RM1. Sebenarnya teh rempah ratus ni, teh masala ni saya boleh jual sampai RM3.5, RM4 pun boleh. Tapi saya nak semua ramai yang datang boleh membeli dan merasai teh masala ni. Menurut Miss Seremban Masalati, proses menghasilkan teh campuran pelbagai jenis rempah bersama susu lembu segar itu tidak mudah, malah mengambil masa hampir 3 jam untuk disiapkan. Namun katanya ia berbaloi, malah gembira ramai yang dapat merasai kelazatan teh masala menggunakan resepi warisan keluarga. Bagi saya mungkin barangkali service to community, dia jual masala tea ni dengan presentation dia ni, basikal lama dengan pakai sari. Jadi ini bukan soal minum ni, ini soal dia meletak budaya dia juga, kan? Dia meletakkan dia punya minuman tradisional dia juga. Cara dia menjual. Orang pertama saya tengok dengan sari. Tradisional. Lepas tu air dia tradisi. Lagi murah. RM1. Duduk dalam kereta minum sikit. And it's all the herbal. It's very good for kesihatan lah. Sebab dia pakai baju tradisional, so itu yang menarik tau. So apa yang biasa, so dia macam kita tengok daripada India. Mula-mula I ingat dia memang datang dari India, warga negara India kan. Bila I tanya dekat dia, dia kata tak, asal daripada Seremban. So itu yang unik dia, tarik pelanggan tau. Hendak seribu daya, tak nak seribu dalih. Dalam keadaan ekonomi ketika ini, Kalairasi Sivalingam atau lebih dikenali sebagai Miss Seremban Masalati bersikap dengan lebih kreatif dalam perniagaannya dengan mengusahakan teh masala dengan mengenakan sari dan juga basikal tua. Kreativiti mengusahakan minuman tradisi demi kelangsungan rezeki. Nur Rashikin Harun, Berita RTM. Sekian paparan dari Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Azlina. Majlis Bandaraya Miri MBM digesa memperketat pematuhan SOP di tempat makan serta membuat penambahbaikan pelaksanaan SOP sedia ada bagi mengelak penularan COVID-19. Jadi untuk perkembangan lanjut, langsung bersama Nursila Talaha di studio berita RTM di Kuching. Silakan Nursila. Terima kasih Miza. Assalamualaikum dan salam hormat. Sejumlah 2.5 juta ringgit peruntukan tambahan daripada kerajaan negeri diserahkan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan SMK St. Joseph Kuching bagi membiayai projek baik pulih blok Mill Hill yang kini berusia lebih 100 tahun. Sumbangan peruntukan daripada kerajaan negeri itu disampaikan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg kepada Persatuan Bekas Pelajar St. Joseph OJA bersempena kunjungan hormat persatuan itu yang diketuai Presidennya Datuk Profesor Dr. Sim Kui Hian di Wisma Bapak Malaysia. Ketika ditemui pemberita selepas majlis penyerahan sumbangan tersebut, Pengerusi Lembaga Pengurusan SMK St. Joseph, Christopher Chua berkata, projek naik taraf itu dijangka siap sepenuhnya pada April tahun ini. Projek bernilai 5.5 juta ringgit tersebut melibatkan baik pulih 9 bilik darjah, pejabat sekolah serta bilik kaki tangan untuk tenaga kerja serta guru selain penambahan ruang pameran baharu. Blok Mill Hill yang menempatkan di LaSalle Brothers adalah ikonik bukan sahaja untuk Sekolah St. Joseph tetapi juga sejarah Sarawak kerana telah diwartakan sebagai bangunan warisan pada tahun 2010 oleh Kerajaan Negeri di bawah Ordinan Warisan Budaya Sarawak 1993. Majlis Bandaraya Miri MBM digesa untuk memperketat pematuhan prosedur operasi standard SOP di tempat makan selain melakukan penambahbaikan terhadap pelaksanaan SOP sedia ada, terutamanya di kawasan tumpuan awam. Menteri bertanggungjawab bagi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri, Datuk Lee Kim Shin dalam kenyataan media berkata,
Ini termasuklah menghadkan bilangan tempat duduk supaya pengunjung sentiasa waspada mengenai SOP yang ditetapkan. Datuk Lee yang juga merintui pengangkutan turut mengingatkan orang ramai agar menggunakan pelitup separuh muka dengan cara yang betul. Ini berikutan masih terdapat individu yang tidak menitik beratkan perkara tersebut. JPBB Miri juga mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mematuhi SOP serta elakkan 3C iaitu jauhi kawasan yang sesak, elakkan kawasan yang sempit dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat. Pada masa sama, 3W iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, memakai pelitup separuh muka di tempat awam atau jika bergejala serta mengikuti nasihat yang digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia perlu terus diamalkan. Operasi perniagaan perlu ditutup sementara mengikut arahan Jawatankuasa Pengurusan Bencana apabila terdapat kaki tangan dikesan positif COVID-19. Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing dalam satu kenyataan media memaklumkan pihak terbabit perlu mematuhi arahan Jawatankuasa Pengurusan Bencana dan Kementerian Kesihatan Malaysia dengan melakukan disinfeksi dan sanitasi secara intensif dan menyeluruh di premis mereka. Malah mereka perlu memastikan kaki tangan menjalani ujian caritan COVID-19. Pihak berkenaan juga diharap agar tidak menetapkan prosedur operasi standard SOP sendiri serta membuat pengumuman pembukaan semula operasi kepada umum tanpa kebenaran daripada pihak berkuasa. Datuk Seri Tiong menyatakan berikutan peningkatan kes positif di Bintulu baru-baru ini, terdapat pesakit yang telah mengunjungi beberapa premis perniagaan hingga menjangkiti kaki tangan premis. Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian Bintulu akan memberikan arahan susulan berdasarkan situasi yang berbeza. Sekiranya pihak terbabit tidak memahami arahan atau situasi tersebut, boleh mengemukakan pertanyaan terus kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian Bintulu atau Pejabat Kesihatan bahagian Bintulu. Latihan penghantaran vaksin COVID-19 ke klinik kesihatan Belaga pada 29 Januari lepas merupakan satu aktiviti yang sangat penting. Pengarah Kesihatan Sarawak Dr. Chin Zin Hing berkata, latihan itu merupakan permulaan sebelum vaksin COVID-19 sebenar diterima oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk digunakan di pusat-pusat vaksinasi seluruh negara. Menerusi kenyataan media, Dr. Chin menjelaskan vaksin keluaran syarikat Pfizer ini memerlukan penyimpanan pada suhu ultra sejuk negatif 75 darjah Celsius yang memberi cabaran dalam proses pengedaran vaksin tersebut. Susulan itu, latihan tersebut diadakan adalah semata-mata bagi memastikan pengekalan suhu adalah terjamin sepanjang tempoh penghantaran dari pengilang ke destinasi luar bandar. Ia juga membantu KKM dalam proses penilaian laksanaan proses-proses terlibat dalam pengendalian vaksin COVID-19 di seluruh Malaysia selain sebagai satu simulasi terhadap panduan pengendalian vaksin COVID-19 yang dibangunkan KKM. Melalui kejayaan pelaksanaan latihan tersebut, KKM berharap ia dapat membantu semua pihak dalam merancang langkah-langkah yang terbaik agar dapat menjamin pembekalan vaksin COVID-19 sebenar nanti secara berkualiti, selamat dan berkesan kepada seluruh rakyat Malaysia, amnya dan Sarawak, khususnya terutama bagi mereka yang tinggal di kawasan luar bandar. Pandemik COVID-19 tidak menghalang tanggungjawab sosial petugas RTM untuk menyumbang kepada masyarakat menerusi kempen derma darah. Pengarah penyiaran kawasan Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof berkata kerjasama Kelab Rekreasi RTM dan Tabung Darah Hospital Umum Sarawak itu diharap dapat menambah bekalan darah di tabung darah hospital sedia ada. Semasa pandemik COVID-19 ini, sudah tentunya ianya memerlukan sumbangan dan sumbangan itu boleh datang daripada pelbagai cara dan salah satunya adalah dengan menderma darah. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui dalam program derma darah di RTM Kuching. Jelasnya kempen tersebut merupakan lanjutan kepada program Jom Sihat RTM Sarawak yang dianjurkan akhir tahun lepas dengan cabaran menurun 5 kilogram.
RTM Sarawak juga akan mengadakan program kayuhan basikal sempena sambutan RTM 75 tahun di semua stesen RTM. Ini termasuk ulang tahun ke-50 stesen RTM Limbang yang merupakan antara stesen terawal di Sarawak. Penganut Kristian di negeri ini perlu bersabar dalam menepani pandemik COVID-19 yang membatasi aktiviti di rumah-rumah ibadah di seluruh negeri. Biskop Gereja Anglikan Sarawak dan Brunei, Reverend Daniel Juti berkata walaupun sukar diterima, namun demi nyawa dan memutuskan rantaian COVID-19, semua pihak harus akur dengan arahan yang ditetapkan. Sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di seluruh negeri awal tahun ini, Reverend Donald berkata pihaknya telah mengarahkan semua gereja Anglikan di seluruh negeri termasuk Brunei ditutup dan segala perkhidmatan sembahyang dan aktiviti ibadah diadakan secara dalam talian. Kita mohon ahli-ahli untuk menunda itu buat seketika. Ini adalah untuk mana yang saya katakan tadi, untuk kebaikan kita semua. Beliau memberikan pesanan itu ketika ditemui pemberita selepas program khas bersama YFM Bidayuh di RTM Kuching. Dalam pada itu, Reverend Donald meminta semua prosedur operasi standard SOP di Majlis Pengkebumian dipatuhi bagi mengelakkan penularan COVID-19 berlaku. Buat masa ini, hanya 20 ahli keluarga terdekat sahaja dibenarkan untuk menghadiri majlis demikian walaupun menyedari hari kematian satu masa yang sukar bagi mana-mana insan. Untuk kebaikan kita semua. Sekian dulu perkembangan berita wilayah dari Sarawak. Kita bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Nursila. 9 buah lori berisi minuman keras, rokok dan juga mercun seluduk bernilai 2.9 juta ringgit dirampas oleh pasukan gerakan PGA Sabah. Jadi untuk perinciannya kita terus saja ke RTM Kota Kinabalu bersama Jovina Jemlajin. Jadi silakan. Miza, terima kasih. Salam sejahtera. Pasukan Gerakan PGA Sabah berjaya merampas 9 lori berisi minuman keras, rokok dan mercun sedudup bernilai 2.9 juta ringgit di kawasan Tawaring, Penampang Isnin lalu. 4 individu berusia 18 hingga 29 tahun turut ditahan, termasuk seorang wanita tempatan yang terlibat dalam aktiviti berkenaan. Komander Brigade Sabah PGA Senior Assistant Commissioner Muhammad Abduh Ismail berkata rampasan itu hasil risikan selama 4 jam dan serbuan 19 anggota serta pegawai pasukan risikan PGA. Rampasan membabitkan minuman keras pelbagai jenama bernilai 1.1 juta ringgit, rokok RM900,604 dan mercun bernilai RM15,000. Soal siasat yang dijalankan ke atas keempat tangkapan dan dipandu arah oleh 3 tangkapan disyaki pekerja tadi telah menunjukkan kepada kami 9 buah lori di mana mereka menyimpan barangan-barangan seperti rokok, mercun dan pelbagai jenis arak untuk diedarkan di kawasan Penampang. SSC Muhammad Abdul memberitahu pemberita di Ibu Pejabat Brigade Sabah PGA Kinarut. Wanita berkenaan kini ditahan di lokap berpusat IPK manakala 3 lelaki yang merupakan warga asing diserah kepada polis daerah Penampang. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967 dan Seksyen 6-1 Akta Imigresen 1963. Pelaksanaan prosedur operasi standard SOP lebih ketat adalah langkah terbaik bagi mengekang penularan pandemik COVID-19 sekaligus menurunkan angka kes semaksimum yang mungkin. Ini kerana Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 yang dilaksanakan ketika ini dilihat masih mencatat kes yang tinggi. Pensyarah kanan Program Komunikasi Perhubungan Awam Kerajaan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Syarudin Haji Awang Ahmad berkata, keberkesanan PKP seterusnya bergantung kepada disiplin masyarakat dalam mematuhi SOP ditetapkan. Sementelaah kita belum mengetahui secara jelas tepat bilakah pandemik COVID-19 ini akan berakhir, aspirasi pihak kerajaan agar semua rakyat dapat memberikan sumbangan dalam bentuk perhatian yang serius terhadap apa-apa yang cuba dirancang dan dilaksanakan oleh pihak kerajaan semata-mata untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa sekaligus dapat mengawal jangkitan COVID-19 ini.
mengenai langkah untuk mempertimbang menaikkan kadar kompaun bagi mereka yang melanggar SOP. Dr. Syarudin menyifatkan ia sesuatu yang boleh menimbulkan ketakutan kepada orang ramai. Bagaimanapun, dilihat berupaya mendidik mereka untuk tidak melakukan kesalahan sama. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Tidak dinafikan penularan pandemik COVID-19 dalam komuniti telah memberi kesan fizikal dan mental kepada pesakit, keluarga dan masyarakat. Di Keningau, beberapa bekas pesakit yang sudah disahkan bebas jangkitan COVID-19 tampil berkongsi pengalaman. Ikuti perkongsian bersama wartawan Dulis Simon. Gara-gara bertemu seorang ahli keluarga yang balik bercuti Disember tahun lalu, Flora Chen Moi Ping, 38 tahun, disahkan positif COVID-19 pada 4 Januari 2021. Dia nekat menjalani ujian calitan COVID-19 bersama bayi perempuan berusia 2 bulan di Pusat Kuarantin Institut Pendidikan Guru IPG Keningau selepas mengalami gejala demam. Selepas kami kena ambil swab test, habis giliran dan saya nurse tu bagi tahu saya positif. So masa saya diberitahu saya positif, masa itu saya punya fikiran sangat down. Sangat down, bermacam-macam yang bermain dalam fikiran saya. Pertama, saya punya parents lah. Saya punya ibu yang ada penyakit jantung, ada tinggi darah. Saya punya bapa yang baru juga ada tinggi darah lah. Menerima rawatan selama 10 hari di Hospital Keningau, Flora berkata layanan baik daripada doktor dan jururawat banyak membantu beliau sembuh daripada jangkitan yang boleh membawa maut itu. Flora disahkan bebas daripada jangkitan COVID-19 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia 13 Januari lalu manakala bayinya tidak dijangkiti. Sementara itu, penularan pandemik COVID-19 turut memberi kesan kepada seorang warga emas Asna Atu, 63 tahun. Selepas dia disahkan positif, jangkitan turut menular dalam kalangan anggota keluarga. Lebih menyedihkan, suaminya yang merupakan pengidap akibat angin amar sejak 2016 turut didapati positif COVID-19 dan gagal bertahan. Saya memang reda lah sebab saya sudah diberitahu awal-awal oleh doktor mengatakan yang suami saya tu memang kita tengok dalam dia punya keadaan pun, suhu badan dia, oksigen dalam badan pun memang berkurangan lah. Ada segelintir orang bercakap-cakap bilang dia positif macam ni kan, sepatutnya orang di luar sana memberi semangat dengan kita lah. Semangat, bagi kata semangat supaya kita terus kuat lah. Hindari daripada COVID-19 ni lah. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Sabah, Datuk Elron Alfred Angin, yang juga merupakan bekas pesakit COVID-19, merayu agar orang ramai terus mematuhi prosedur operasi standard SOP untuk memutuskan rantaian jangkitan. Semoga kita akan pulih sedia kala. Kita tidak lagi takut dengan jangkitan ini dan juga kita ingin memulihkan ekonomi yang sudah merundum ketika ini. Dan kita tidak mau lagi jangkitan ini berpanjangan. COVID-19 tidak mengenal siapa. Jauhkan stigma negatif, sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, terus patuhi SOP dalam memutuskan jangkitannya. Kita pasti menang. Dulis Simon, RTM. Timbalan Menteri Keuangan yang juga ahli Parlimen Kudad, Datuk Rahim Bakri menyerahkan sebuah mesin hemodialisis baharu kepada Hospital Daerah Pitas untuk kegunaan pesakit buah pinggang. Peralatan tersebut bagi meningkatkan kapasiti rawatan di hospital berkenaan. Datuk Rahim ketika penyerahan berkata mesin tersebut merupakan peruntukan khas Timbalan Menteri Keuangan. Dengan adanya tambahan dialysis machine ini, akan dapat meningkatkan kapasiti bagi membolehkan lebih ramai yang mendapat faedah. Memandangkan mesin ini adalah amat diperlukan bagi seseorang pesakit buah pinggang. Hospital Pitas kini mempunyai 9 mesin hemodialisis dan merekodkan 27 pesakit buah pinggang. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas sumbangan yang telah diberikan untuk pesakit-pesakit yang ada di Hospital Pitas inilah, dan kami kita akan terus menggunakan semua dermahan ini untuk manfaat kepada pesakit-pesakit kita. Terima kasih banyak-banyak menolong kami yang dalam sakit ini. Mudah-mudahan ada lagi penambahan supaya kami senang semua.
Turut disampaikan 15 mesin Disferal untuk rawatan pesakit thalassemia, pelitup separuh muka dan cecair basmi kuman daripada Program Perkhidmatan Komuniti Bergerak MCS Jabatan Perbendaharaan Sabah. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini dan saudara pastikan patuh arahan pihak berkuasa bersama-sama kita kekang pandemik COVID-19. Dengan itu, kita kembali semula bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Jovina dan saudara, kita berehat seketika dan kembali seterus selepas itu. Langkah-langkah pemakaian penutup mulut dan hidung 3 lapis. Pastikan bahagian berwarna di luar dan putih di dalam. Serta kepingan logam di atas hidung. Tutup keseluruhan hidung dan mulut anda. Pegang kedua-dua tali gelung dan sangkutkan pada telinga. Gunakan kedua-dua belah tangan membentuk kepingan logam mengikut bentuk hidung anda. Tips pemakaian penutup mulut dan hidung. Elakkan menyentuh bahagian dalam dan luar penutup mulut dan hidung. Jangan memakai di bawah dagu. Jangan berkongsi dengan orang lain. Hanya boleh dipakai sekali sahaja. Jangan letak merata-rata. Tukar apabila telah lembab. Dipakai tidak melebihi 8 jam. Pelupusan penutup mulut dan hidung. Pegang kedua-dua tali gelung dan tanggalkan penutup hidung dan mulut. Buang ke dalam tong sampah yang bertutup. Cuci tangan dengan air dan sabun. Bertemu kembali. Bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lembah Jaya Selangor, Datuk Ismail Kijo, 69 tahun, meninggal dunia di Hospital Sungai Buloh hari ini. Allahyarham yang juga Ketua UMNO bahagian Ampang meninggal dunia kira-kira pukul 12.30 tengah hari tadi. Kenyataan mengenainya disahkan Badan Perhubungan UMNO Selangor yang memaklumkan jenazah Allahyarham kini berada di Hospital Sungai Buloh. Perkara itu turut disahkan Pengerusi UMNO Selangor Tan Sri Nur Omar melalui hantaran Facebook beliau yang menyampaikan salam takziah kepada keluarga Allahyarham. Allahyarham Datuk Ismail Kijo pernah menjadi Adun Lembah Jaya Selangor dari tahun 1994 hingga 2013, manakala menjawat jawatan Ketua UMNO bahagian Ampang selama 3 penggal iaitu sejak tahun 2008. Seorang lelaki warga emas maut selepas van dipandunya dirempuh oleh sebuah lori di kilometer 68 Jalan Kuching Sri Aman di Serian pagi tadi. Dan menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Sarawak, Superintendent Alexander Naga Shabu, dalam insiden pukul 8 pagi itu, mangsa Lai Pian Kim, 71 tahun, dikatakan sedang keluar dari simpang sebelum dirempuh oleh lori yang datang dari arah Kuching. Mangsa mati di tempat kejadian akibat kecederaan parah di bahagian kepala dan kaki. Superintendent Alexander menjelaskan hujan lebat dan permukaan jalan yang licin sewaktu kejadian dipercayai menyumbang kepada punca kemalangan. Mayat mangsa telah dibawa ke Hospital Serian dan kes akan disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Masyarakat diseru tidak membeli barangan asas dalam kuantiti yang banyak sehingga menyebabkan pembelian panik berlaku khasnya di negeri itu. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Melaka, Norina Jaafar berkata, pengguna tidak perlu bimbang kerana bekalan barangan keperluan asas di Melaka mencukupi. Beliau berkata pihaknya sentiasa melakukan pemantauan dan bersedia menerima aduan melibatkan pelbagai jenis kesalahan termasuk kenaikan harga barang di seluruh negeri. Dan pihaknya juga berjaya mengesan peniaga di Melaka yang mengambil kesempatan menaikkan harga barang. Pada masa sama juga kita berharap para pengguna ataupun pembeli kalau boleh tolong jangan beli dalam kuantiti yang banyak. Sebab kalau for example kalau kita beli banyak takut orang lain pun tak dapat nak beli, lepas tu kita akan create panic environment lah. So kita tak nak macam tu di Melaka.
So di Melaka kita kena abide the law. Kalau boleh beli mengikut keperluan kita lah. Jangan mengikut nafsu kita. Norina menyuruh orang ramai supaya membuat aduan kepada pihaknya jika terdapat kesalahan yang dilakukan peniaga. Cubaan membawa keluar pelbagai hasil laut seberat 4,236 kg ke Singapura digagalkan Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis Johor di Kompleks Sultan Abu Bakar Johor Bahru 11 malam semalam. Penahanan dibuat susulan pemandu lori berusia 45 tahun itu gagal menunjukkan permit ekspor sah hasil laut ke negara itu. Pengarahnya Nur Afifah A. Rahman berkata nilai rampasan dianggarkan berjumlah RM93,000. Pemandu lori kemudiannya dilepaskan selepas diambil keterangan. Kes disiasat mengikut Seksyen 11-2 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011-Akta 728. Malaysia sedang berbincang dengan Kerajaan Arab Saudi untuk memperincikan proses ibadah haji tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata hasil perbincangan tersebut akan dikeluarkan dalam tempoh terdekat. Saya sendiri bercita-cita dan bercadang untuk pergi ke Arab Saudi untuk melihat dalam pelbagai isu, terutamanya umrah masa kini dan juga ibadah haji pada tahun ini insya-Allah. Jadi komen saya insya-Allah dalam beberapa hari lagi saya akan beri satu kenyataan yang tuntas kerana kita sekarang dalam proses untuk mengadakan perbincangan insya-Allah. Beliau menyatakan demikian ketika diminta mengulas sama ada kerajaan akan menghantar jemaah haji tahun ini memandangkan kursus asas haji secara dalam talian akan bermula minggu ini. Program 14 siri itu bagaimanapun hanya melibatkan 31,600 bakal jemaah yang sepatutnya menunaikan ibadah haji musim lalu. Beliau ditemui media selepas melancarkan misi bantuan banjir ke Jerantut Pahang anjuran Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM dengan kerjasama Go Pasar Agro Fresh Technology Group Sdn Bhd di Putrajaya. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Reza Marikan Nana Marikan yakin masih ada sinar buat penggiat sektor sukan dan rekreasi dalam masa terdekat biarpun Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilanjutkan sehingga 18 Februari. Dan menurut Rizal, isu mengenai sektor tersebut telah dibawa ke mesyuarat sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN yang dipengerusikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam. Rizal menjelaskan perkara itu dibuat berdasarkan saranan serta cadangan daripada penggiat serta pemain industri termasuk hasil penglibatan beliau bersama komuniti industri sukan minggu lalu. Mengulas lanjut, beliau turut memberi fokus kepada 3 perspektif ketika membahaskan isu itu termasuk soal kepatuhan penggiat serta pemain sektor sukan dan rekreasi terhadap SOP. Selain itu, isu kebergantungan rakyat yang terlibat seperti pengusaha fasiliti sukan komersial serta isu sukan sebagai ekosistem ekonomi juga turut dibentangkan. Terdahulu, Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pelanjutan PKP di seluruh negara kecuali Sarawak selama 2 minggu lagi berikutan trend peningkatan kes COVID-19 di seluruh negara. Sukan hoki, skuad projek khas lelaki negara boleh menarik nafas lega apabila tidak diundi dalam kumpulan A bersama kuasa besar seperti India, Pakistan, Korea Selatan, Bangladesh dan Taiwan pada kempen Piala Remaja Asia 2021 di Dhaka, Bangladesh. Dalam undiannya diumumkan Persekutuan Hoki Asia AHF semalam, skuad remaja negara bakal berdepan cabaran dari pasukan Singapura, Uzbekistan, China dan Jepun dalam kumpulan B. Meskipun berjaya mengelak pasukan-pasukan hebat seperti India, Pakistan dan Korea Selatan, Ketua Jurulatih skuad projek khas lelaki negara Wallstan mengakui ia bukan satu alasan buat anak-anak buahnya memandang rendah keupayaan semua pencabar mereka.
Pertandingan ini merupakan kelayakan ke Piala Dunia di India pada hujung tahun ini. Pertandingan ini dikira kelayakan, jadi semua pertandingan kelayakan boleh dikatakan tough kerana semua pasukan hendak qualify juga. Jadi yang penting, we take each game at a time. Piala Remaja Asia 2021 yang memasuki edisi ke-9 dijadual berlangsung di Bangladesh bermula 1 hingga 10 Julai depan. Skuad muda negara akan memulakan kempen tersebut dengan bertemu Uzbekistan sebelum berdepan China dan menamatkan baki terakhir kumpulan dengan Jepun. Pencapaian terbaik skuad remaja negara sebelum ini adalah muncul juara pada edisi 2012 di Melaka. Persatuan Luncur Ais Negeri Selangor SISA menyangkal laporan sebuah portal yang disifatkan kurang tepat mengenai atlet mereka Sri Abirami B. Chandran. Dan Presidennya Muhammad Fazli Johan berkata portal tersebut sebelum ini melaporkan Sri Abirami akan menyertai pusingan kelayakan Kesukan Olimpik Remaja musim sejuk 2024 di Korea Selatan selain turut menyentuh isu bantuan yang tidak diterima oleh atlet berkenaan. Menerusi satu kenyataan, Fazli menjelaskan Sri Abirami masih belum layak menyertai Tamasya Olimpik Remaja pada tahun 2024 kerana belum mencapai had umur kelayakan yang ditetapkan Kesatuan Luncur Ais Dunia ISU iaitu 15 tahun pada tahun berkenaan. Selain itu, untuk layak ke tamasya tersebut, seseorang atlet juga perlu beraksi pada edisi sebelumnya iaitu 2023 dengan menyertai beberapa siri pertandingan Grand Prix Remaja Anjuran ISU. Portal tersebut juga membuat laporan tidak tepat berkaitan bantuan dan sumbangan kerajaan melalui Kementerian Belia dan Sukan KBS, Majlis Sukan Negara MSN dan Majlis Sukan Negeri. Menurut Fazli, pihak persatuan sebenarnya ada membantu atlet berusia 9 tahun tersebut dengan kerjasama KBS melalui inisiatif MSN. Bagaimanapun, setiap bantuan dan inisiatif berkenaan perlu melalui beberapa prosedur yang ditetapkan terlebih dahulu. Justru, Fazli menasihati portal berkenaan supaya berhubung dengan pihak persatuan terlebih dahulu sebelum membuat apa-apa penyataan. Peranti komunikasi seperti komputer, telefon bimbit, tablet dan kemudahan capaian internet merupakan satu keperluan asas kini. Jadi, pelaksanaan arahan bekerja dari rumah serta pembelajaran dalam talian menyebabkan permintaan terhadap peranti berkenaan meningkat secara mendadak. Jadi, tinjauan wartawan Asri Syafiee di kedai yang menjual komputer riba mampu milik sekitar Perlis, kebanyakannya sudah habis terjual. Jika sebelum ini gadget komunikasi berkenaan dilihat sebagai barang mewah dan bukannya satu keperluan, Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan bermula Mac tahun lalu telah mengubah status peranti ini menjadi barang perlu oleh masyarakat. Keperluan sekurang-kurangnya satu unit komputer riba, telefon bimbit atau tablet bagi satu keluarga untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR menyebabkan permintaan tinggi di negeri ini. Tinjauan RTM ke premis yang menjual komputer di Perlis rata-rata mengeluh kerana ketiadaan stok bagi komputer riba mampu milik dengan spesifikasi standard. Sekarang laptop punya stok kan sangat limited. Sebab selepas PKP, itu demand sudah tinggi. Tapi stok supply still ada efek. Jadi macam kalau kita nak dapatkan stok tu, sebab kita dealer kecil, so itu supplier, disti dia hanya supply kat macam dealer besar, kedai yang lebih besar. So stok you boleh tengok dalam kedai tu kosong. So problem kita having macam ni lah. Pilihan selain komputer baru adalah komputer terpakai yang diperbaiki dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Dari segi harga pula, ia lebih berbaloi dengan berbagai pilihan yang ditawarkan. Average tu dalam 15%, 20% meningkat lah abang. Dia macam tu. Sebab orang kata law ni tak, mereka nak guna duit tu ke arah lain tau. Ke arah lain and then tu, mereka nak ambil yang mampu milik tu, spek pun tinggi lah. So mereka pilih yang laptop Recon ni lah.
Selain komputer, telefon bimbit adalah pilihan terakhir yang ada. Meskipun mempunyai keupayaan terhad berbanding komputer, ia tetap berguna dan membantu meneruskan kelangsungan PDPR. Bak kata pepatah, tiada rotan, akar pun berguna. Laporan Asri Syafi'i, Berita RTM. Baiklah saudara, paparan itu mengakhiri berita wilayah hari ini. Jadi ingat, keluar rumah hanya jika perlu dan amalkan kawalan kendiri dan sentiasa mengibas kod My Sejahtera. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.